Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bersiaran kembali. Topik yang saya akan ceritakan hari ini iaitu mengenai pelaburan penipuan yang melibatkan emas. Artikel yang dipetik dari Harian Metro bertarikh 24 Jun 2021 bertajuk Besi Bodoh Disadur Emas. Awas, emas tulen 916 hanya merupakan besi bodoh yang dicat menyerupai rantai emas padu. Itulah merupakan antara yang dipetik daripada artikel tersebut. Dan artikel itu juga menyatakan bahawa terdapat ramai mangsa penipuan emas palsu yang melibatkan logam tungsten, selepas terpengaruh dengan taktik ejen pelaburan emas tidak wujud. Bagaimana ini berlaku? Mangsa kebanyakannya terpengaruh dengan iklan pelaburan, terutama iklan pelaburan emas, dan akhirnya telah dihubungi oleh ejen yang mengaku mewakili pihak syarikat tertentu yang terlibat dalam pelaburan emas. Apa yang berlaku, ejen tersebut akan memperkenalkan diri mereka sebagai orang yang berpengalaman, terutama dalam menguruskan pelaburan. Mereka juga akan mengaku mereka terlibat dalam menguruskan syarikat broker dan pelabur saham. Bagi meyakinkan lagi, ejen tersebut akan berkongsi kejayaan mereka dengan menceritakan bahawa mereka banyak membantu ramai, terutamanya pelabur-pelabur Bumi Putra dalam menjana pendapatan melalui pelbagai taktik pelaburan selain pada emas, saham, komoditi, cryptocurrency, termasuklah juga forex. Mereka akan berkongsi gambar kereta mewah mereka dan harta yang dimiliki bagi meyakinkan mangsa. Secara halus, mangsa akan dipelabur menyertai pelaburan emas luar negara dan selalunya menggunakan mata wang dolar Amerika. Tawaran pelaburan, pakej yang ditawar selalunya dalam bentuk bentuk pelaburan selalu ditawarkan dalam bentuk pakej, dan pakej itu boleh menjadi serendah 100 US dollar dan boleh juga mencecah 10,000 US dollar dengan janji pulangan yang lumayan, iaitu antara 10% hingga 20%. Termakan pujukan, mangsa akan bersetuju menyerahkan wang tunai selain diminta menandatangani dokumen. Ingat, walaupun ada dokumen, selalunya dokumen-dokumen yang dipegang oleh mangsa mempunyai kecacatan di mana ia tidak boleh diguna pakai di mahkamah. Apa yang akan berlaku selalunya dalam kes penipuan emas hari ini? Bagi meyakinkan lagi mangsa, ejen akan menyerahkan kotak kononnya berisi rantai emas 916 yang didakwa seberat beberapa gram dan bernilai beberapa ribu. Kononnya emas fizikal ini diberikan sebagai cagaran dan hadiah persahabatan mereka. Jadi mangsa yang mendapat emas tadi itu mungkin apa yang akan berlaku, mungkin mangsa tadi itu akan membawa dan mungkin akan menimbang emas tersebut secara ringkas dan mendapati berat seperti yang dinyatakan, tanpa mengetahui ia adalah merupakan emas saduran. Sampai suatu ketika mangsa akan merasa curiga bila mana mereka tidak lagi dapat menghubungi ejen tersebut. Jadi apa yang akan berlaku, mereka akan buat penilaian yang lebih menyeluruh terhadap emas yang diberi kepada mereka tersebut. Dan apa yang akan berlaku selalunya bila penilaian menyeluruh dibuat, barulah mangsa mendapati ataupun dimaklumkan bahawa emas tersebut bukan emas tulen, ia merupakan tungsten yang disadur emas, ataupun boleh dikatakan logam yang disadur emas. Dan nilai tadi itu tidak seperti yang dikatakan. Selalunya nilai tadi itu jauh lebih rendah, bermakna mangsa telah ditipu dari segi nilaian wang ringgit mereka. Jadi bagi mengelakkan perkara seumpama ini untuk terus berlaku, apa yang perlu diingatkan ialah satu, jika tawaran emas tadi itu dibuat rendah daripada harga pasaran, ataupun jika tawaran pelaburan tadi itu mempunyai pulangan yang tinggi, satu, kita mesti rasa curiga. Dan seterusnya, pastikan kita membuat pemeriksaan yang menyeluruh. Bawa emas itu kepada pihak ketiga. Di mana boleh dibawa? Antaranya boleh dibawa ke Institut Meteorologi Kebangsaan NMIM Sirim Berhad, ataupun boleh membawa ke pajak gadai sama ada konvensional atau Islamik, dan minta
untuk dibuat satu penilaian yang terperinci tadi itu. Alat yang selalu digunakan dalam proses untuk menilai emas ini ada dua jenis. Yang pertama XRFF iaitu X-ray fluorescence, dan yang kedua HWS iaitu Hydrostatic Weighing System. Perlu diingatkan, penipuan ini memang sukar dikesan mata kasar atau alat pengukur keturunan emas berikutan ketumpatan logam tungsten hampir sama dengan emas 24 karat. Jadi pastikan kita mendapat penilaian yang menyeluruh atau terperinci. Penipuan ini hanya boleh dibongkar jika permukaan emas itu dikikis atau emas tadi itu dipotong. Tetapi rata-rata pemilik emas tidak akan bersetuju untuk emas tadi dikikis atau dipotong kerana kata mereka ia boleh merosakkan emas tersebut. Jadi pendapat saya, peringatan saya, awas jika sekiranya tawaran tadi itu too good to be true, then it is not true. Jauhi skim penipuan pelaburan emas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.